أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. اللهم أنت ربنا فارزقنا الاستقامة. ربنا هب لنا حكما وألحقنا بالصالحين والحمد لله رب العالمين. وبعد. Saudara muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, syukur kehadirat Allah. Salawat dan salam wa Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nawaitu al-i'tikaf fi hadzal masjid sunnatan lillahi taala. Kita menyambung kembali dalam siri syarah kepada bacaan surah Al-Fatihah, tumpuan kepada memperbetul dan mengukuhkan lagi bacaan umul kitab ini. Dan kita alhamdulillah kali ini masuk kepada siri atau bahagian yang ke-15. Masih lagi menggunakan bahan rujukan yang sama, merujuk kepada kitab Al-Jami'. Maka terlihat kepada nota rujukan kita berada pada bahagian yang ke-8. Bahagian yang ke-8 daripada perbincangan anwa' al-lahni fil Fatihah, yakni jenis-jenis kesalahan di dalam surah Al-Fatihah. Ulama Al-Quran begitu prihatin tentang wajibnya apabila umat Islam membaca Al-Quran, mentajwid, mentartilkannya, sama ada dari segi tajwid, fasahahnya. Maka kita lihat banyaklah kitab-kitab karangan ulama yang diantaranya memfokuskan berkaitan dengan penjagaan supaya tidak berlaku kesalahan. Al-akhta' maknanya kesalahan. Contohnya di dalam kitab Al-Mufid fi ilmi tajwid, satu lagi kitab yang jarang kita dapati karangan daripada ulama Lubnan sendiri. Ada membicarakan tentang tajuk yang lebih luas, Akhta'us Syari'ah fit Tilawah, lagi luas. Kalau ini tentang Fatihah saja, kitab yang saya sebut tadi, kesalahan dalam bacaan Quran, kesalahan yang umum ya dalam bacaan Al-Quran. Maknanya apakah tempat-tempat dalam Al-Quran yang kita kena berikan perhatian lebih, kerana kalau kurang tumpuan maka akan berlaku silap dari segi lafaz. Itu semua kita akan belajar tu yang bagi datuk kita ya. Akan semua dari izin Allah Subhanahu Wa Taala, sihat tu badan kita lalui semua tajuk tu nanti, insya-Allah. Jadi pagi ini kita lihat bahagian ke-8. Qalqalatu. Qalqalatu ba'dil hurufi as-sakinati. Qalqalatu ba'dil hurufi as-sakinati. Membunyikan qalqalah. Ya, qalqalah ni kalau kita lihat dalam kitab-kitab tajwid yang besar, dia ada dua aspek perbincangan. Satu, qalqalah dilihat dari segi salah satu daripada sifat-sifat huruf yang tunggal, tanpa lawan, tanpa pasangan. Satu lagi, qalqalah yang difokuskan kepada perbincangan ciri-ciri qalqalah itu sendiri. Nak menunjukkan bahawa tajuk qalqalah ni satu tajuk yang penting, sehingga kan dijadikan tajuk khas ya dalam tajwid Al-Quran berbanding rakan-rakan sifatnya yang lain.
Ya. Jadi tuan-tuan, dan qalqalah ni lah dalam pengamatan saya, dalam keadaan yang serba kekurangan, tapi dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita lihat ya, orang-orang Arab sendiri sifat qalqalah ni jarang ya, yang diberikan tumpuan ataupun yang diamalkan betul-betul. Kerana orang Arab sendiri kalau baca Quran ya, dia qalqalah dia tak berapa jelas bunyi. Sedangkan ini satu sifat yang perlu dijelaskan. Tapi saya tidak kata semua. Mana ada kedapatan. Kenapa saya sebut macam itu? Sebab masyarakat Melayu kita ni kadang-kadang bila sebut Arab ni segala-galanya betul. Tidak begitu. Yang tak betul, tak betul juga. Sumpah Melayu pun sama juga. Dan tak betul, tak betul juga. Yang betul adalah Islam itu sendiri. Ilmu-ilmu yang berkaitan dengan Islam itu yang betul dan wajib kita hayati secara tepat. Jadi jangan heranlah kalau kita dengar ada kaset-kaset yang dibaca oleh orang Arab, qalqalahnya kadang-kadang tak berbunyi. Itu bukan makna betul. Itu maknanya kurang fasih walaupun di Arab. Tapi jangan lupa, nun di sana ada rujukan-rujukan bacaan Arab yang betul-betul fasih. Jadi sekarang kita buat pengasingan. Yang kita nak ikut yang fasih. Dia begitu. Pemilihan. Jadi qalqalah ni kalau dalam Fatihah memang tak ada. Tapi kalau satu orang dia membunyikan qalqalah ba'dal hurufi, sebahagian huruf-huruf as-sakinah yang mati. Huruf Fatihah tu mati, tapi dia datangkan satu sifat yang mirip bunyi qalqalah. Qalqalah ni maknanya ada satu ciri-ciri lantunan atau detakan atau bunyi lebih dari sekali. Ibarat kata kalau kita baling bola getah ke dinding, dia melantun balik. Saya ingat dulu kecil-kecil dulu Datuk, bila mengaji bahasa Inggeris, saya punya guru bahasa Inggeris, dia nak membezakan present tense dengan past tense tu, dia kata please. Dia kata, bila ada ed tu punya de, kita punya je ingat begitu. Rupanya tidak begitu bila kita sendiri jadi guru bahasa Inggeris. Tapi nak cerita orang dulu dia nak bezakan yang past tense tu bila ada ed punya de. De tu qalqalah dah tu. Ibarat bunyi, saya ingat waktu mengaji dulu lah ya. Tapi sebenarnya tidak begitu. Cuma dia datangkan pendekatan untuk anak murid dia zaman dulu ingat. Bila ada de tu, ada ed rupanya ya. Baik. Jadi ada huruf qalqalah. Apa ni sifat qalqalah? Sifat lantunan atau detakan. Kalau dalam kitab-kitab yang lain, dia tidak guna istilah qalqalah, dia guna istilah tatnin. Taqalun yanun. Asalnya tatnin ini menunkan. Mana nun tu macam bunyi lebih dari sekali, beranak. Maka tuan-tuan guru kita juga menyebut di antara kesilapan dalam bacaan Quran iaitu kita tatninkan huruf yang bukan huruf qalqalah. Ya. Jadi kalau dalam Fatihah ada huruf-huruf yang mati, kita qalqalahkan dia. Kita beranakkan bunyi dia. Kita berikan lantunan dan detakkan pada huruf yang mati itu. Kita tatninkan dia. Takrif maklumat ya. Maka dia merupakan satu kesalahan. Apa contoh yang didatangkan pada kita sini? Dia kata ihdina qalqalatul ha'i. Pada perkataan ihdina, dia qalqalahkan huruf ha. Patutnya ihdina, dia baca ihdina. Ada bunyi ihdina. Patutnya ihdina. Qalqalatul ha, dia qalqalahkan huruf ha. Tak boleh dah tu. Yang kedua, an'amta. Qalqalatul nuni, dia qalqalahkan pula huruf nun. Patutnya an'amta, dia baca an'amta. Ini tatnin.
Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Patutnya begitu. Dia baca Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Kualiti suara sama, tapi kualiti ilmu tak sama. Sebab tu Quran ni jangan dia dengar pada suara saja. Kadang-kadang orang kita ni dia tertarik pada bacaan seorang kerana suaranya. Salah. Suara tu aksesori. Tapi yang lebih penting daripada aksesori adalah perkara-perkara yang lebih merupakan fundamentals, benda-benda yang keperluan asas tu, segi ilmunya. Jadi jangan ditinggal pada suara saja. Tapi kalau ilmunya mantap, maka suara menjadi sokongan. Jadi jangan baca ana amta. Ana dia jadi gitu. Ini akan jadi apabila seorang tu dia baca pada kadar laju. Bila baca laju ni banyaklah salah. Mandu laju pun banyak salah. Jadi kalau baca laju pun banyak salah. Baca Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, salah seorang sahabat Nabi yang memang Nabi percaya dan berikan apa ni, yang lain pun Nabi percaya, tapi Umar ni Nabi berikan banyak tanggungjawab utama pada dia. Dia merupakan pencetus kepada beberapa nostalgia penting dalam Islam. Umar, sebab Nabi tahu kualiti Umar. Umar kualiti sebelum Islam dan Islam, kalau nak kata dia punya kegigihan sama. Kalau sebelum Islam pun dia hebat, lepas Islam dia bukan hebat, lebih hebat. Itu Umar. Jadi Umar dalam satu perkataannya, apabila Umar sebut, maknanya Umar takkan sebut berkaitan agama Islam ni kalau benda tu tak didengar daripada Rasulullah SAW. Ya. Jadi Umar kata, "Aukamaqal, aku lebih suka Al-Quran ni dibaca secara tertil, secara perlahan-lahan, betul tajwidnya, walaupun sedikit, daripada Al-Quran dibaca banyak tetapi secara hadramah, secara bercelaru." Baca laju, tu baca bercelaru lah tu. Lepas tu kadang-kadang kita tak berapa selesa kalau dalam sembahyang tarawih yang baca Al-Quran banyak sangat tu bagus, tapi baca tu tak bagus. Baca banyak tu bagus, tapi baca tu tak bagus. Mana kualiti bacaan tu banyak, laju, tapi berlaku juga banyak kesalahan dan kesilapan. Kalau kita cakap macam ni, bagi orang yang tak duduk kuliah Al-Quran, dia rasa nak marah juga. Dia nak marah sebab dia tak tahu kenapa kita bagi komentar tu. Kita komen begitu sebab nak menjaga kedaulatan Al-Quran, supaya jangan Al-Quran tu baca asalkan banyak hafal. Tapi Al-Quran ni baca kena banyak dipelihara dia, bukan setakat banyak hafal. Ya. Inilah bila baca laju je selalu akan jadi Siratal ladzina an'am. Jadilah tu. Tak bagus baca laju. Sayyidina Umar sendiri memusuhi, memarahi, membenci orang yang baca laju tapi bacaannya hadramah, bercelaru. Banyak tapi bercelaru. Kata Umar, aku tak suka. Bila Umar tak suka, kita dapat faham makna Nabi tak suka. Bila Nabi tak suka, makna kita faham sampainya daripada Jibril. Bila daripada Jibril, maknanya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu kita tak heran kalau orang menjadi tetamu Allah musim-musim haji ni atau umrah, baca Quran tak betul, Allah hantarkan ada hamba dia yang akan menegur dalam apa cara sekalipun. Sebab bila berada di bumi yang Al-Quran diturunkan, Haramain, dua tanah suci, tiba-tiba baca salah, Allah akan hantar orang Arab ke, orang cacat ke, orang tengah baring ke, orang buta ke, orang saja duduk tepi ke, dia akan tegur kalau kita buat salah. Itu nak tunjuk Allah pelihara Al-Quran. Maknanya kalau di sana begitu, di sini pun kalau salah kena tegur. Kan? Satu lagi pada Al-Maghdubi, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Dia baca ghairil magh. Itu qalqalahkan ghair. Patutnya al-maghdubi. Dia baca al-maghdubi. Ini pun jadi juga ni. Ini selalu jadi kita tengok. Qalqalatul aini, qalqalatul ghaini. Dia qalqalahkan huruf ghain.
Qalqalatul ghaini. Diqalqalahkan huruf ghain. Magh. Salah juga. Baik. Kemudian satu lagi perkataan alaihim. Qalqalatul ya'i. Dia qalqalahkan huruf ya. Macam mana? Sebab itulah Quran ni amali dah tentu. Tajwid pun kena diamalikan. Sebab kalau sekadar kita tengok saja nota ni, kita takkan faham. Betul ya? Kalau tengok nota ni, dia kata qalqalah huruf ya. Macam mana nak qalqalah? Kalau tak dengar bunyi dia macam mana? Itu sebabnya Quran ni. Jadi patutnya orang baca Siratal ladzina an'amta alaihim. Dia baca Siratal ladzina an'amta alaihim. Di hayun lepas tu direntap sikit. Alaihim. Alaihim. Patut alaihim. Itu sifat tu harful lin saja, huruf yang lembut saja. Ia mati sebelum huruf baris atas dipanggil harful lin, huruf yang lembut. Tapi dia qalqalatul ya'i. Dia qalqalah ke ya. Siratal ladzina an'amta alaihim. Kalau tak mengaji macam mana nak tahu? Muslimat sekalian, kalau tak mengaji takkan tahu. Kita pun tak perasan kita buat salah. Bila mengaji, ada orang kata takkan sampai macam itu. Kalau macam itu ramai orang baca salah. Memang ramai orang baca salah. Tidak, Nabi tak kata rubba qari'il Quran wal Quran yal'anuhu, kata Nabi. Kama qala, berapa ramai orang yang baca Quran tetapi Quran melaknat dia balik. Laknat ni Quran benci balik. Berapa ramai orang semayang ibadat tunggak tu tapi dapat letih. Berapa ramai orang puasa ibadat sukar tapi dapat lapar dahaga. Itu semua hebat-hebat punya ibadat. Berapa ramai orang baca Quran, ibadat yang paling Allah gemari, yang paling baik di sisi Allah, tapi Quran laknat. Tengok quality control yang diberikan oleh Rasulullah SAW terhadap 3 ibadat unggul ini. Puasa, solat, Quran ni menunjukkan benda ni kalau buat betul-betul memang ganjaran besar daripada Allah menanti, selain pada keredaan Allah yang mutlak. Tapi kalau buat salah, jadi sebab itu nak cerita bukan senang. Nak perolehi ganjaran Allah, syurga Allah bukan senang. Nabi kata banyak onak dan duri, ranjau ni. Nak mendeluk ni banyak ujian ni. Bukan semudah itu. Jadi kalau kita tak dengar alaihim, kita pun tak tahu benda itu salah. Padahal ada salah. Patutnya alaihim. Sikit saja njut alaihim jadi salah. Habis ustaz. Habis lah saya kata. Macam mana? Macam tu lah. Ramai ustaz. Memang ramai lah. Tak kata macam mana aku tak mengaji. Itu saja. Berat ustaz. Memang berat. Sebab itu nama mukallaf, orang menanggung beban. Agama ni berat. Tapi kalau betul cara bawa ni, dia tak berat. Bola pingpong dengan bola tenis tu ringanlah. Tapi kalau tak betul cara hayunnya, melanting merata bola tu. Tapi kalau betul cara seni hayun dia, bola tu jinak lagi, tapi tajam mengalahkan orang lain. Bola pingpong dengan bola tenis. Kita pun main juga dulu. Yang tahu tu, nak pingpong bila-bila masa boleh, Syekh Abdul Aziz. Nak tengok macam mana ya. Tapi seluar panjang lah, bukan seluar kaki panjang main tenis ya. Nanti orang kata orang berjanggut kopiah ni tak kerti bersukan pula. Jangan. Tak apalah. Sebab riyadhah itu memang Allah suruh sihat kan. Baik, nak ceritanya itu dia bagi 4. Saya nak tambah lagi di mana yang boleh berlaku tatnin dalam Fatihah. Bism.
Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ala baca remis lah, banyak baca remis. Jangan sembilan je lah. Ala RM2, RM2.50. Tepi jalan RM2.50, tepi pantai RM2. Dia ada service charge keluar tu. Itu ala banyak sana. Ni ala. Syekh Jahan dia tak tahu ala. Kita tak ambil pusing Malaysia lagi ya. Dia ala, mentarang, kerang, ini semua seafood ni. Jagalah kepala lutut semua sendi-sendi tu. Tapi kalau baca Quran insya-Allah dia jadi syifa ya. Ini yang makan tak ingat orang ni ya. Mentarang ni. Mentarang ni apa tu seafood laut. Seafood laut ni. Mentarang dia ni. Dia sedap tu. Kat Sabak Pernam kan. Kat Sungai Besar. Oh, masya-Allah. Kenapa di situ tu? Alham dia baca hamdu alhamdulillah. Tapi tak ada lah orang baca macam itu betul-betul sebiji. Tapi kalau kita dengar kata orang tahu, dengar makna teliti betul-betul memang berbunyi. Kriterianya itu. Alhamdulillahi rabbil itu semua qal-qalah ni. Rabbil alamin manir rahim maliki yaumiddin. Tak jadi. Iyyaka lebih ain. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina satu lagi. Siratal ladzina an'amta alaihim. Ghairil maghdubi alaihim itu terkejut namanya. Itu next change coming soon punya cerita. Macam mana dikatakan musaqqal pada kalimah ad-dhalin. Tak semua orang cerita. Tapi ramai orang buat salah. Sedikit yang dapat betul. Ya. Baik. Itu bahagian yang ke-8. Qalqalah itu ba'dal huruf as-sakinah. Ya, mengqalqalahkan sebahagian huruf yang mati. Huruf matilah. Benda yang matilah. Nak meletup, nak hidupkan balik benda tu buat apa? Qalqalah ni macam kita hidupkan balik huruf tu. Ya. Baik. Habis yang ke-8. Masuk yang ke-9. Qat'ul qira'ati wastil kalimati thumma takmilatiha 'inda qat'in nafsi. Inda qat'in nafsi. Ya. Qat'ul qira'ati wastil kalimati thumma takmilatiha 'inda qat'in nafsi. Memutuskan bacaan. Qat'ul qira'ati, memutuskan bacaan. Wastil kalimati, di pertengahan perkataan. Diputuskan bacaan maknanya apa? Putus suara, putus nafas di pertengahan. Al-kalimah makna pertengahan perkataan. Summa, kemudian
takmilatiha, menyempurnakannya. Lepas tu sambung pula. Dah putus suara, sambung pula untuk menghabiskan perkataan tu. Inda qat'in nafsi, ketika terputus nafas. Maknanya dah putus nafas tu disambung pula. Dah terputus nafas ni maknanya curi nafas lah. Sebab itu curi nafas ni tak boleh. Apa benda curi tak boleh. Curi pandang pun tak boleh. Duduk depan rumah orang. Kau nak duduk depan rumah orang, jangan berdiri depan pintu. Islam suruh berdiri tepi pintu, supaya jangan orang buka nanti kita muka kita gitu. Mana kita mencuri pandang. Ya. Curi nafas tak boleh. Curi ayam. Curi ayam betul pun tak boleh. Curi ayam dalam main bola pun tak boleh. Ya. Cakap main bola ni tu, berat. Ya. Ada orang kata Qatar menang Ustaz. Qatar menang, orang ni kalah, saya kata. Pakai seluar ni bagus. Pakai girl pun salam lagi perempuan Melaka, kacau juga. Kacau. Ya, kita pun pening kepala juga benda tu. Memang betul lah kalau kita tengok, ya, ulama-ulama pesan bahawa orang Yahudi Nasara ni dia merosakkan orang Islam dengan hiburan, dengan sukan. Hiburan macam-macam lah. Macam-macam lah. Sukan macam-macam lah. Tapi sukan tak salah, hiburan pun tak salah, tapi kena dalam suluhan wahyu yang Allah benar macam mana. Ya. Tok guru saya dulu pun berhibur juga, tapi di kalangan kami ada cara berhibur. Qasidahnya, ya, salawatnya, Masya Allah, ada cara dia, bukan tak boleh. Ya. Baik, nak cerita sini, ni cerita putus nafas, curi-curi tadi ni. Curi ayam, curi nafas tak boleh. Orang baca Quran kalau dia curi nafas, mana ulama yang betul-betul syadid, yang betul-betul tegas, ya, dia kata haram curi nafas dalam bacaan. Jadi kalau tak nak curi nafas, nombor satu, belajar pernafasan panjang. Nombor dua, nafas pendek atau nafas panjang bukan menjadi penentu baiknya bacaan, tapi baiknya bacaan berdasarkan fasahah, berhenti di tempat yang betul dan memulakannya di tempat yang betul. Bukan mana awak nafas panjang, awak sambung 2-3 ayat. Itu adalah Indonesia punya bacaan. Dia nak paparkan skill nafas panjang dia. Kalau untuk qasidah tak apa, tapi bukan untuk Quran. Quran bukan nafas panjang boleh menentukan awak sambung 2-3-4 ayat. Bukan begitu. Bukan nafas panjang bila awak baca Fatihah satu nafas, itu satu bacaan yang baik. Tidak. Tak betul cara macam itu. Quran, Fatihah ada cara berhenti, bukannya baca tak berhenti. Ada orang kata ini perubatan Ustaz, perubatan cerita lain. Macam mana pun Tok Guru Ana kata nak baca Fatihah untuk perubatan pun tajwid kena jaga. Kalau dengan Sahibul Fadilah Dr. Harundin kita, kalau nak belajar perubatan dengan dia, Fatihah kena lulus dulu. Tes Fatihah, baca dengan betul. Ramai yang fail bila nak ambil dia punya ijazah tu, fail Fatihah. Nak cerita, ada dia punya kajian ni. Nak cerita bukan boleh main baca je. Setengah kawan kita ni kalau bab sakit demam ni dah tu kalah dengan perubatan ni. Sanggup buat khurafat syirik pun ya, pasal nak mengubat orang. Dia kata apa? Ikhtiar dia. Dia baca Quran Ustaz. Ayalah. Yang mengarut-mengarut ni dah kena halau, yang lari tutup klinik pun baru dah tahu tak betul perubatan batinnya. Semayang juga tu, semayang hajat Ustaz. Ya. Nak kira apa benda-benda macam tu? Benda-benda kulit ni siapa pun boleh buat. Ya. Orang dulu berubat jumpa orang alim. Lambat cepat bukan hak kita, hak Allah. Tapi sebab kita jenis tak benda instan belaka. Itu yang datang ikhtiar tu. Ada jumpa satu orang Melayu itu, Syekh Abdul Aziz, berhenti dekat simpan jalan, pergi tokong keling. Menjerit orang kat mesin. Oi, buat apa tu? Berhenti dengan kereta Honda je tepi. Allah kata ni lagi.
Tapi masjid orang tengok. Itu ikhtiar lah tu. Wal'ayadu billah, minta jauh daripada Allah, daripada anak cucu kita, keturunan zuriat kita buat benda-benda macam itu. Cara dia dengan Quran. Itu je. Satu orang anak murid telefon pada PD tadi. Dia kata, sini ustaz, kalau motor dalam pagar pun diangkutnya, tak apa, ujian untuk anda baca Quran dalam rumah. Ada roh rumah anda nanti. Yakin, anda kata. Doa yang kita bagi itu daripada tok guru kita, anda amal sebagai pendidik, insya-Allah. Yakin dengan kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Anda baca Quran dalam rumah. Anda pasanglah macam mana pun, pagar lah dengan alat-alat ni tu. Kalau anda malas baca Quran tak jadi juga. Rumah saya ustaz, kata satu Tan Sri, itu bunga pagar tu dah 4 kali kena curi. Bunga pagar Kerawang tu, pasal dia skru punya sekarang, 4 kali dah kena curi ustaz. Dia kata, syarab. Lepas ni kita baca Quran lah Tan Sri, saya kata. Allahu Akbar. Baik, sini memutuskan macam mana. Dia bagi satu contoh sini. Selalunya memang ayat ke-7 lah, ayat ujung. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Patutnya begitu. Dia baca begini, dia putus dekat ta. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Putus suara. Berlaku putus itu. Dot tu mana putus dah tu. Tu bukan mana dot tu bersambung. Dot tu mana dia putus kat situ. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Macam itu lebih kurang. Kalau dah ta berhenti tu, undur balik lah. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jangan terus ta'ji juga itu. Ambil balik walaupun dalam semayang. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jadi satu ceramah, ada satu orang baca Quran, baca terberhenti. Dia kata, Syekh, itu dah makna lain. Kalau mak tu makna ni air, patutnya Maidah jamuan. Anta berhenti mak jadi makna lain. Jadi anta kena ikutlah kuliah-kuliah ni, baca Quran macam mana, jangan main berhenti ikut dan. Lepas tu terus order satu set Fatihah 13 diri. Ada order baru nanti nak ceritanya. Orang ni kadang-kadang dia kena puk sekali baca hidung ni baru nampak kelemahan dia. Kalau tidak, dia rasa bahan-bahan ni macam tak penting. Satu ustaz order, satu ni. Alhamdulillah lah. Nak cerita bahawa benda-benda macam ni penting. Ya. Jadi jangan maknanya yang ke-9 ni persoalan kita curi nafas. Tak boleh. Ya. Curi tulang pun tak boleh. Curi tulang ni orang kerja. Pergi semayang, lantak tidur kat situ. Orang suruh semayang dah tu, tak payahlah gerik-gerik panjang kerja, balik dah. Semayang lantak tidur kat situ. Itu curi tulang namanya. Ada telefon pejabat, telefon makmur, pun curi tulang juga. Liquid paper pejabat, liquid paper. Itu curi barang pejabat namanya. Allah. Ini cerita buat curi ni tu. Tapi macam mana nak berkat pendapatan, nampak kecil. Ya. Baik. Terus kita kepada selepas itu satu tajuk dia pecahan lain. 9 itu adalah jenis-jenis kesalahan. Berikutnya Tashdidatul Fatihati. Tashdidatul Fatihati. Tashdid ni sabdu. Arab kata syaddah. Jangan kata syiddah. Syiddah tu sifat huruf. Syaddah.
Syaddah itu sabdu. Syaddah, tasydid, sabdu. Sabdu melambangkan double letters, 2 huruf. Satu orang tanya baru ni di Kelang, dia kata, Ustaz, macam mana hukumnya orang baca Fatihah, di hujung Fatihah tu dia lebihkan dengung. Dia baca macam ni, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ada tok gurunya tu. Kalau tak ada tok gurunya, takkan bersepah anak muridnya. Taklah bersepah macam anak murid kita. Tapi maknanya ada anak murid dia baca begitu. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Kita tengok pun yang tergelak. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Itu tak adalah, itu buat menambah. Min jamak pun nak dengung. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dia baca gitu. Saya boleh tiru sebab saya pernah dengar. Kalau saya tak dengar, saya tak boleh tiru. Sebab dia hanya bagi fakta teori yang bertanya. Dan saya pernah dengar ada 2-3 tempat buat macam itu. Saya dengar, saya mufaraqah. Sebab tak boleh. Saya kata itulah Hanjali. Kalau ada orang kata tak apa, sangka baik, tanggung jawapan tu. Anak kata tak boleh. Bukan memandai. Kita balik kepada asas ilmu ini. Anak kata nak bercakap bab Quran ni bagi ustaz bidang Quran. Ustaz bidang lain duduk dia diam. Bagi ustaz bidang Quran cerita. Kalau tidak nanti maklumat tak jitu. Orang lain nak campur tangan. Benda ni benda kepakaran. Ya. Baik. Kenapa salah? Sebab tasydid ni konsep dia double letters, 2 huruf. Kalau kita baca Tabbat yada abi lahabin wa tab, dia ada sabdu ba. Wa tawasaw bil haqq, ada sabdu qaf. Makna sana ba ada 2, qaf ada 2. Itu untuk huruf ba dengan qaf. Kalau huruf nun dengan mim, kita sabdukan, makna mim tu seolah-olah bukan seolah-olah. Macam mim tu 2 dan macam nun tu 2. Dalam surah Ar-Rahman ada Al-Jan, ada. Itu memang betul sebab bacaan tu mad lazim kilmi muthaqqal. Al-Jan. Betul. Yang anda pergi baca Bismillahirrahmanirrahim, kan sama macam jan. Jan, patut sebab dia sabdu. Him, pasal apa? Tak ada sabdu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, pasal apa? Nun tak ada sabdu. Anda pergi baca dengung buat apa? Bila anda tambah dengung, makna tiap-tiap huruf hujung tu anda tambah mim 1 plus mim 1 plus nun 1. Kalau bukan 156 huruf sebagaimana siri-siri yang awal, itu bukan Fatihah. Fatihah jumlahnya 156 huruf. Kalau anda tambah dengung tiap-tiap 7 perhentian tadi, mana anda sudah tambah 7 huruf. Haram menambah huruf. Memang tak zahir anda tambah huruf, tapi dengung yang anda bubuh pada huruf mim dan nun menunjukkan anda tambah huruf nun dan mim tiap-tiap satu. Itu dalil kita kata itu salah. Kalau anda nak kata itu tak salah, keluarkan dalil. Tak boleh. Benda-benda macam ni bukan makna seorang tu belajar Quran makna dia boleh nafikan benda-benda macam ni. Nak belajar Quran, belajar betul-betul, bukan belajar sambil lewa Quran ni. Kalau belajar betul-betul nampak fakta ni. Kalau belajar sambil lewa, benda ni tak nampak. Sebagaimana anda selalu sebut Datuk, ramai orang sekarang Alhamdulillah bagus
sudah ramai yang meminati tajwid, tapi masih ramai yang belum menguasai fasahah. Lagu ramai dah boleh, fasahah ramai masih tak boleh lagi. Suara ramai dah sedap, fasahah masih tak betul lagi. Nak cerita ni, nafas ramai boleh panjang, fasahah tak betul, berhenti tak kena, mula tak betul. Sebab ini adalah perakuan daripada sahibul fadilah sendiri, ya, Al-Fadilatul Hasan Az-Zahari, yang sudah berapa puluh tahun jadi hakim, selalu memberi komentar bahawa fasahah ni masih masalah lagi, sama ada peringkat kebangsaan atau antarabangsa. Kampung tu saya cakap lah, kalau tidak takkanlah 60 lebih markah, 70 lebih markah, mana pergi 30 lebih, 20 lebih lagi. Dan peringkat kebangsaan dan antarabangsa ni, markah dikira right to 2 decimal places. Bukannya satu salah, satu markah potong, dia perpuluhan, 2 titik perpuluhan ni masih dikira ada salah-salahnya. Makna detail tak ceritanya. Jadi fasahah masih ramai lagi belum menguasai. Sebab orang menganggapkan fasahah dengan tajwid ni sama. Sebenarnya salah. Ada hakim tajwid, ada hakim fasahah. Tajwid 40 markah, fasahah 20 markah. Sikit bukan makna tak penting, sikit tu penentu. Orang baca Fatihah berhenti tak betul, itu masalah fasahah, bukan masalah tajwid. Dia berhenti alaihim kedua, itu masalah fasahah, bukan tajwid. Sedangkan alaihim kedua tak bagus berhenti. Soal diundur balik ghairil, itu cerita lain. Tapi jangan menyengajakan berhenti alaihim kedua. Kalau pun ada orang buat, kalau buat sengaja tak boleh. Kitab Manarul Huda terang-terang kata tak boleh. Tapi kalau darurah harus. Tapi kena merujuk, undur balik. Cerita macam ni ramai masih belum tahu lagi. Ya. Itu sebab persoalan tajdidatul Fatihah ni penting saya bagi intro yang itu tadi. Ya. Janganlah baca Fatihah nanti tiap-tiap ujung nun yang dimatikan, mim yang dimatikan, kita tambah lebih dengung, dia tak boleh. Soal orang buat itu cerita lain, saya lihat. Ya. Tutup aurah tetap wajib. Soal ada orang tak tutup aurah, itu cerita lain. Bersukan tutup aurah pakai seluar panjang, itu satu kewajiban. Soal ramai masih tak pakai seluar panjang, cerita lain. Oh, dia kata baru ni ada orang lari, orang perempuan pakai seluar panjang, pakai tudung, tapak Johan ustaz, dia kata. Betul lah dia pakai tudung, tapi pakaian dia ketat tak ketat. Kan Nabi kata ramai orang yang berpakaian tapi telanjang. Itu nak jaga juga tu. Bukan setakat kita tengok orang tu pakai tudung, dia lari Johan, tapi bagaimana pakaian dia. Nabi kira juga. Habis takkan nak berjubah nak lari ustaz, siapa pula suruh berjubah berlari. Tapi Islam ni nak jaga muruah orang perempuan tu sendiri. Bukan makna segala-gala boleh buat. Matlamat tidak boleh menghalalkan cara. Nak ceritanya, ya. Ini masuk apa kata orang, supaya kita tidak ketinggalan, Datuk, ya. Isu semasa kena sentuh. Dan ini adalah ruang yang paling sesuai untuk kita berkongsi kefahaman fikrah Islamiah itu sendiri. Ya, sebab itu Quran ni bukan sekadar tajwid, tapi tarbiyahnya. Ya, Quran ni dustur. Ya. Baik. Banyak cerita tu. Kita tengok. Yustahabbu lil imami an yaqra al-basmalata ma'al fatihati lil khuruji min al-khilafi. Disunatkan bagi imam. Yustahabbu ni makna disukai, makna disunat. Disunatkan lil imam, bagi imam, ay yaqra'a, agar membaca al-basmalata, baca basmalah. Dia punya terminologi dia basmalah, term dia tu. Tapi yang kandungan basmalah itu ialah Bismillahirrahmanirrahim. Lepas tu yang paling cantik kita cakap pada anak, pada kawan kita, baca basmalah sebelum makan. Ramai orang kata baca bismillah. Bukanlah salah, Datuk, ya.
Cuma jangan kata baca Masya Allah sebelum makan. Itu memang tak kena. Tapi nak cerita kalau orang kata antara baca Bismillah dengan Basmalah, Basmalah lah lebih tepat. Ya. Disunatkan bagi imam agar membaca basmalah ma'al fatihati, berserta Fatihah. Maknanya baca basmalah dulu. Kena baca basmalah sebagai suruhan sunat. Lil khuruji minal khilafi, untuk keluar daripada perbezaan pendapat atau perselisihan pendapat. Lebih sesuai dengan perbezaan pendapat. Perselisihan ni macam nak gaduh je. Perbezaan pendapat. Sebab apa? Ada pendapat kata tak perlu baca basmalah. Ada pendapat kata sunat baca basmalah. So kita cari titik pertemuan. Maka lebih bagus buat, supaya dua-dua puak ni nampaknya bersepakat. Macam selalu nak bagi talaqi di mana-mana. Sampai satu tempat dalam masalah surah As-Sajdah, dalam surah-surah apa ni, ayat ada sujud tilawah, ada ikhtilaf antara ulama mazahib, ulama fiqh. Ada mazhab kata ayat ni tidak, ada ulama kata ayat ni ya. Dan anda sedang syarahkan benda ni di Masjid KRU, Kampung Raja Uda pula, ya. Bincang tentang sujud tilawah satu-satu. Ya. Jadi bila kita baca benda ni, ada yang jumhur, memang tak ada pertikaian. Tapi benda yang ada juga yang khilaf. Bila khilaf, anda raikan juga. Meraikan yang khilaf itu juga, maknanya kedua-dua puak nanti akan nampak selesa. Ya. Makna tahu lebih maklumat lebih bagus daripada tahu sedikit maklumat. Orang baca suratul Asri khusr, satu maklumat saja, harus berhenti. Tapi orang yang dapat maklumat lain, khusrin illa, dapat dua maklumat. Itu lebih bagus. Orang tahu sembahyang sunat witir, dah bagus. Ada orang tahu sembahyang sunat witir 3 rakaat 1 salam, satu maklumat. Ada orang tahu sembahyang sunat witir 3 rakaat 2 salam. Itu yang afdal 'inda Syafi'i, lagi bagus. Percambahan ilmu. Orang belajar di sini, tambah pula tuition, tambah pula muzakarah, dapat banyak ilmu daripada dia mengaji seseorang. Banyak maklumat lebih bagus daripada sedikit maklumat, supaya kita tidak mudah menyalahkan orang lain dan kita boleh menjadi penyelesai kepada masalah. Jadi serupa juga ini. Jadi disunatkan bagi imam baca basmalah untuk keluar daripada perbezaan pendapat. Wal basmalatu ayatun kamilatun min awalil fatihati, dan basmalah merupakan satu ayat yang sempurna dari awal Fatihah. Basmalah satu ayat sempurna. Bismillahirrahmanirrahim, sempurna. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dengan nama Allah yang Maha Penyayang lagi Maha Mengasihani. Ada juga orang kata begitu. Dengan nama Allah apa? The most compassionate, the most merciful. Itu cakap jauh sikit. Nak cerita. Ya, jadi nak ceritakan bahawa ayat itu sempurna lah. Sempurna disebut sifat-sifat Allah di situ. Ya. Wa tajibu qira'atu jami'il Fatihati bitashdidatiha, dan wajib membaca seluruh Fatihah dengan tashdid-tashdidnya, sabdu-sabdunya. Sekarang dia cerita, dia nak kaitkan basmalah ni ayat sempurna, dan dalam basmalah ada juga tashdid kan. Bismil 1, Lahir 2, Rahmanir 3 sabdu dalam basmalah. Dan dia kata lagi, tuan kitab kita kata, dan wajib membaca seluruh Fatihah dengan tashdid-tashdidnya. Tashdid-tashdid kena bunyi semua. Menunjukkan tashdid ni wajib. Jadi kalau benda yang tak ada tashdid, kita baca macam ada tashdid, macam dengungkan tadi akhir Fatihah, tak betul lah.
Sebab mengadakan tasydid yang patut ada wajib, meniadakan kalimah yang tidak ada tasydid juga jatuh wajib. Tapi anda baca dengung kat ujung tu macam anda bubuh tasydid. Anda memasukkan tasydid benda yang tidak ada tasydid. Ulasan pada yang dengung-dengung ujung tadi. Tak boleh lah. Tidak wajib baca begitu. Wahia, dan iaitu apa wahia ni? Tasydid tu. Tasydid dalam Fatihah tu. Arba'u asyarati tashdidatin. Ada sebanyak 14 tasydid. Ada 14 tasydid. Walaupun maklumat ni kita dah baca dalam kertas kerja yang mula-mula, kita syarahkan, tapi ini kitab. Yang mula-mula tu kertas kerja, ini kitab. Maknanya maklumat dia apa? Tasydid ada berapa? 14. 14 tasydid. Kita pun tak pernah terfikir mengiranya tak. Dah berapa lama dah semayang? Kalau orang tanya tu kan, melupa juga. Alah, itu tak penting, kata Haji Haizan. Katalah begitu kan. Jangan kata tak tahu, bukan tak penting. Ya, ada orang dia kata itu tak penting. Tapi bukan Haji Haizan lah, Haizan lain. Asyik kat Aceh sana. Dia kata itu tak penting, dia kata. Lepas tu apa lagi dia tu? Dia kata, alah itu sunat. Semua alah betul. Alah, merokok makruh je. Kuat sikit. Kuat sikit. Merokok haram. Fatwa lama keluar dah. Tak boleh. Saya tanya orang perempuan ramai dah. Yang kita ibu-ibu, sekarang nak jadi Indonesia Melaka. Putih. Semua dah jadi gitu Melaka sekarang. Ya, semua nak jadi Indon Melaka sekarang. Allahu Akbar. Saya kata ibu-ibu, ibu suka tak suaminya merokok? Allah Ustaz. Siapa suka Ustaz? Rumah ni dah macam tempat semua buat nyamuk. Habis pollution benda dalam rumah, habis kena bagai nak lemah kami satu keluarga. Yang kena asma, yang kena semak, semua ada. Ya, dengan membazirnya lagi. Allah. Kita ini bukan saya. Quran sebut jangan kamu jerumuskan diri kamu kepada kebinasaan. Ulama ambil ayat tu, bubuh fatwa, apa juga merokok, arak, semua. Tak cerita. Pantai Timur dah lama dah keluar poster besar-besar, tak boleh. Haram. Tak boleh. Yang keduanya, kita tolong Yahudi. Tu merokok ni tolong Yahudi. Allah, atau salah. Ya. Yang ketiga, saya selalu bagi amaran kepada ahli Quran, ente baca Quran. Bacaan yang terbaik atas muka bumi. Mulut itu juga ente buat benda tak elok. Macam mana? Sepatutnya Quran yang ente baca boleh menjadi pendinding untuk ente tidak buat benda-benda yang begitu. Sudahlah kan anda kata, semua orang buat silap. Tapi yang paling baik orang boleh buat correction. Apa benda yang tak boleh berubah Datuk? Semua benda boleh berubah, ya tak? Bulan puasa boleh berubah. Kan puasa tu tarbiyah. Bawa terus benda tu kalau boleh. Janganlah tuan-tuan nak marah pada saya. Kalau tuan-tuan marah pada saya pagi ni, maknanya tuan-tuan marah pada agama tuan-tuan sendiri. Kita agama ni Rasul kata ad-dinun nasihat. Sampai satu masjid tu saya ceramah tajuk merokok tu. Cadang nak ceramah tajuk lain. Kuliah subuh. Jadi merokok tajuk pagi tu. Bagus juga. Anda baca kitab tentang bagaimana negara-negara Islam menghukum orang merokok. Ada yang potong hidung ada. Lepas tu tak ada komen apa-apa lah. Maknanya macam tu lah, kita kena jadikan itu sebagai ubat untuk diri kita yang berpenyakit ini. Sama ada kita merokok itu berpenyakit atau merokok itu mendatangkan penyakit. Semua dengan izin Allah belaka. Sebab salah kita memilih. Sekian dimaklumkan. Ini tak ada siapa-siapa yang jodoh anda suruh cakap ni. Anda nak cerita benda ni nasihat isu semasa. Pergi seluruh masjid, seluruh Selangor sekarang dah tampal dah fatwa haram merokok yang dikeluarkan sewaktu mantan mufti Selangor Datuk Ishak Bahru menjadi mufti. Quote and unquote. Okey, balik boleh cerita ni tadi. Apa ni tadi ni? Pergi ke situ pula tadi apa? 14 tasydid. Dia sampai ke situ perginya. 14 tasydid dalam Fatihah ya. Maknanya kita pun tak
Apa kalau orang tanya masalah tak tahu, ya, tak ingat, tak penting, ada cerita tadi tu. Jadi ada 14 tasydid dalam Fatihah. Ya. Salasun fil basmalati, 3 pada basmalah. Kita sebut tadi kan? Bismillahirrahmanirrahim. 3. Salasun fil basmalah, 3 pada basmalah. Wal baqiyu, dan baki. Baki ni apa? Balance cakap Jawa, cakap Melayu. Selebihnya. Dan selebihnya ba'daha, selepasnya. Lepas apa? Lepas basmalah. Basmalah ada 3. Selepas basmalah ada berapa? Simple mathematics. Come on baby. Berapa? 11. 11. 11. Okey? 11 campur 3, senang aja, 14. Fa'in akhalla al-imamu bitashdidatin wahidatin. Ni dia. Ayat ni lah juga diambil oleh Imam Syafi'i ni. Batalat qira'atuhu. Fa'in akhalla al-imamu, maka jika imam mencacatkan bitashdidatin wahidatin, dengan satu tasydid sekalipun. Apa makna imam cacatkan dengan satu tasydid? Makna imam tinggalkan walaupun satu tasydid daripada 14. Tak buat satu, tak baca satu, tak baca 2, tak baca 3. Itu kalau tak baca. Kalau yang tambah macam mana? Bismillahirrahmanirrahim. Itu tambah. Tak buat pun salah, tambah pun salah. Pada tempat yang itu telah ditetapkan. Fa'in akhalla al-imamu bitashdidatin wahidah, maka apabila imam mencacatkan dengan satu tasydid sekalipun, mana imam tak baca walaupun satu tasydid sekalipun, batalat qira'atuhu, batal bacaannya. Bila batal bacaannya, batalat salatuhu, maka batal semayangnya, kata Imam Syafi'i. Bila batal bacaan, ni bacaan apa? Bacaan Fatihah. Fatihah ni apa? Salah satu pada rukun semayang yang 14, jatuh nombor 4. Bila dia rukun apa? Rukun qauli, rukun bacaan. Semayang ada rukun fi'li, rukun qalbi, rukun qauli. Ini rukun qauli. Bila cacat rukun, maka cacatlah ibadat. Orang mengerjakan haji, di antara rukunnya adalah wukuf di Arafah. Kalau tidak wukuf di Arafah, jadi tak haji. Tak jadi haji tahun tu. Sebab ini masalah rukun. Rukun serupalah. Kalau rukun negara, apa orang jaga betul-betul? Nak menghayati rukun negara, disebut selalu supaya kita menghayati sebagai rakyat Malaysia. Itu rukun negara. Rukun iman, rukun Islam, termasuklah rukun dalam masalah sembahyang. Bila nak sebut, saya nak sebut, bila kata rukun, benda tu tidak boleh tidak. It is a must. By hook or by crook. Kena study betul-betul. Bukan asal baca Fatihah ni tak belajar. Tak boleh. Okay. Batalat qira'atuhu, batal bacaannya. Maka batal bacaannya, maknanya batallah sembahyangnya. Baik, satu lagi maklumat sebelum kita akhiri. Wa 'an Ibni Abbasin, dan daripada Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ni orang yang rapat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan banyak meriwayatkan hadis baginda sallallahu alaihi wasallam. Ya, dialah kalau ikut sirahnya di antara sahabat yang Allah izin dapat lihat wajah Jibril alaihi salam secara sebenarnya. Sehinggalah riwayat menyatakan matanya kabur dan terus tidak nampak. Nak tunjuk hebat kejadian Jibril. Ibnu Abbas, dan dia inilah juga ketua mentafsir ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala di zaman Nabi. Dia ketua tafsir Al-Quran, Ibnu Abbas. Ya. Ubay bin Ka'ab itu ketua qari Nabi, baca cantik. Tafsir Ibnu Abbas. Ibnu Mas'ud pun cantik bacaan sampai Nabi menangis dengan Ibnu Mas'ud baca. Ya. Sahabat pula tengok Nabi baca menangis. Allah. Itu ada dalam kitab.
Dalam kitab ni sebut Nabi baca Quran macam mana. Kifayatul Mustafid, apa lagu Nabi baca dalam dia Rasul. Ni kita boleh cerita ni abad lagi. Tapi jadi ikutilah siri ni sampai ke berapa pun. Ya. Banyak lagi saja kita nak apa bagi dia punya highlight dekat situ ya. Kalau tidak awak nampak Quran ni sikit aja. Ya. Okey. Law 'alima al-imam ma'na iyyaka bit-takhfifi min annahu daw'u syamsi. Kalaulah mengetahui imam, maknanya imam ni orang yang jadi imam sembahyang. Kalau satu orang imam tu dia tahu makna pengertian iyyaka, perkataan iyyaka bitakhfif, dengan bacaan ringan. Bacaan ringan ni maknanya tak ada sabtu. Patut baca iyyaka, dia baca iyyaka. Tak iya dah jawabnya. Iyyaka, tak iya lah. Kalau imam baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, oh lagu. Dan lagu Dulan Sayang tu. Ya, baca Fatihah pun lagu Dulan Sayang. Ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kan lagu Melaka tu. Lagu tak kisahlah ya. Orang suruh belajar lagu Quran tak belajar lagu Melaka keluar dia baca iyyaka wa iyyaka, dia baca dengan tafkhif. Tafkhif ni makna ringan. Ringan makna tak ada sabdu. Sebab bila ada sabdu dia jadi berat. Sebab itu kita musaqqal. Ya, ringan mukhaffaf. Tak ada sabdu. Min annahu daw'u syams, bila tak ada sabdu, bila ringan ni yang bermaksud daw'u syams, cahaya matahari. Baik. Selalu orang baca macam ni tuan-tuan, bila dia baca Fatihah lagu, selalu bila baca tahlil doa selamat arwah. Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Mana nak cepat makan tu. Kereta makan lagu. Tahlil pun ada biar. Dia 1, biar 2, biar 3. Bila nak ubah masyarakat kita ni pun tak tahulah. Susah no kan. Nak ubah macam mana kalau kita pergi masjid surau, kelas tajwid Quran tak ada. Sampai bila pun imam nanti akan ada masalah, Bilal masalah azan, akan ada masalah, doa nanti masalah, sebab tak ada kuliah tajwid. Kuliah tajwid ni kuliah membetulkan, mengelokkan sebutan. Dia lebih penting daripada tafsir kalau ikut dia punya ranking dia. Tafsir ni kita baca boleh, tajwid tak boleh baca-baca. Tafsir kalau setakat kisah boleh baca tanpa guru, kisah. Tapi kalau tafsir melibatkan hukum, jangan, mesti merujuk. Kalau kisah Nabi Isa boleh baca tafsir. Tajwid tak boleh baca sendiri, nak kena bunyi, nak kena ada guru semak. Tafsir tak payah guru semak, kau baca je. Kisah, yang kisah lah. Nak cerita ya. Jadi kalaulah dia tahu bermaksud cahaya matahari, wa ata bihi 'amdan kafara, dan membaca dengannya amdan kafara, secara sengaja. Amdan ni secara sengaja. Sengaja dia baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kafara, maka kufur dia. Wal a'yadu billah. Kata kufur, menjejaskan syahadah. Sebab dia kata akan cahaya matahari yang kami sembah dan akan cahaya matahari yang kami mohon pertolongan. Wal a'yadu billah, mana boleh minta pada matahari? Nak jadi majusi. Ya. Tidaklah pula tahu ustaz, kata orang Perak. Ya. Tak tahu belajar masa itu. Mana nak belajar? Ada, banyak tempat ada kata. Ya. Dengar ceramah selalu ustaz, ceramah lain saya kata. Orang perdana pergi ustaz, orang perdana lain. Ini kena belajar baca. Ya,
Ilmu belaka, tapi ada ranking ilmu tu. Au sahwan, atau jika dia terlupa, a'adal qira'ata, bila dia terlupa maka diulang bacaan tersebut. Bila lupa, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, terlupa teringat, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dia ulang, ulang balik. Wasajada lis-sahwi, dan sujud sahwi. Oleh kerana kau lupa, walaupun kau correction benda tu, kau kena wasajada lis-sahwi, sujud sahwi. Jangan main kira burn begitu saja. Islam ni lengkap, cuma kita yang tak belajar dengan lengkap. Kita belajar tak lengkap. Pasal apa tak lengkap? Masalah masing-masing. Nah, tapi ikut guruan Datuk, dia kata you jangan, bukan you lah, tapi mu jangan duk beri alasan, mu cari jalan. Macam mana pun mu cari jalan. Alasan apa tak saya dengar. Mana cari jalan, bukan alasan. Kalau untuk lain, kenapa you boleh cari jalan? Untuk agama, untuk Quran, bagi alasan, berbaris alasan you bagi. Bila jumpa Allah nanti nak bagi alasan. Masa tu tidak ada nak dakwa-dakwi masa tu lah. Tak ada nak bela-bela tak ada lah. Jadi maknanya, satu orang kalau dia tahu, dia baca juga kufur. Kalau lupa dia kena ulang. Lepas ulang dia buat sujud sahwi. 2 kali sujud sebelum salam, itu yang biasa. Ada 2 kali sujud selepas salam, kalau teringat selepas salam. Itu namanya sujud sahwi. Kalau lupa sujud sahwi, tak apa. Bukan tak apa macam mana, sah ibadat tu juga. Tapi maknanya dia punya kualiti pahalanya kurang. Wallahu a'lam. Sampai situ dulu pada kali ini, siri yang ke-15. Yang baik daripada Allah, silap kelemahan saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa pada siri yang ke-16 nanti insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'anil Karim waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul 'azim.